selamat pagi saya ucapkan kepada murid 5 unggul. Hari ini adalah 18 Mei 2021, hari Selasa. Waktu matematik kita pada pagi ini ialah pukul 7.30 hingga 8.30, ada 2 waktu. Jadi untuk pagi ini cikgu akan mula pengajaran dan pembelajaran untuk bab yang kelima. Jadi untuk makluman semua, peperiksaan kita pada kali ini peperiksaan pertengahan tahun yang akan diadakan sebaik sahaja, sejurus sahaja selepas sekolah buka pada Jun. Kita akan uji sampai bab 5. Kita akan uji sampai bab 5. Okey, tajuk bab 5 ialah kekongrunan, pembesaran dan gabungan transformasi. So di sini kita ada 3, kekongrunan, kita akan pergi pagi ini, pembesaran dan juga gabungan transformasi. Ada 3 subtajuk di sini Dan untuk makluman semua, anda telah pun belajar beberapa jenis transformasi sebelum ini Apa dia? Yang pertama ialah kita telah belajar pada menengah rendah. Yang pertama ialah pandolan. Masih ingat? Okey, pandolan. Lepas itu yang kedua kita sudah belajar translasi. Dan yang ketiga ialah putaran. Okey, dan yang pembesaran ialah yang keempat lah. Dia ada 4 jenis. 4 jenis, kita kata 4 jenis translasi bukan 4 jenis transformasi Okey, jadi sebelum kita pergi pembesaran, kita perlu tahu dulu apa itu kongkrun, kekongkrunan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kekongkrunan di sini? Okey so cikgu nak bincang lah. Okey, 2 poligon yang kongkrun. Kalau 2 poligon itu, 2 bentuk itu dikatakan kongkrun ialah mereka mempunyai ukuran yang sama. Mereka mempunyai ukuran yang sama. Apa yang sama? Panjang sisi sebadan dan juga sudut sebadan. Kedua-dua syarat ini mesti dipenuhi Yang pertama, panjang sisi dia mesti sebadan, dan yang kedua, sudut mesti sebadan. Okey, kita tengok lagi di sini. Contoh di sini kita ada sisi 4 ABCD Okey, ini adalah sisi 4 ABCD. Lepas itu yang satu lagi adalah sisi 4 PQRS Okey. So di sini ada ABCD dan juga PQRS. Okey, PQRS Okey, so kalau kita tengok di sini sisi AB, mana? Ini sisi AB dia adalah sepadan dengan sisi RQ. Kenapa saya tahu 2 sisi ini sepadan? Sebab di sini dia telah maklum kepada kita, ada nampak simbol ini satu tanda. Simbol satu tanda maksudnya simbol yang satu tanda itu semuanya sama panjang. Okey, ini AB kepada RQ. Lepas itu kita tengok lagi BC. Panjang BC, sisi BC ini dia adalah sepadan kepada QP. Ada nampak QP? Sebab dia ada 2 tanda di sini. Maksudnya mereka adalah sama panjang. Okey. Lepas itu yang ketiga kita tengok lagi CD. Panjang CD ini sepadan dengan PS. Kerana 3 tanda. You baca kepada nota awal CD sama dengan PS. Jadi kepada yang masih belum ambil nota di Bontok Keselamatan Sekolah, sila ambil dengan kadar segera. Okey. Kemudian kita ada lagi satu lagi sisi iaitu AD. AD sisi ini sama dengan RS. Dua sisi ini dia tidak dapat. Tidak dapat kita kenal berapa tanda sebab dia tak bagi tanda kan. Maksudnya dia samalah. Dia ada tanda 1, 2, 3, satu lagi yang tidak tanda itu samalah. So keempat-empat sisi yang sepadan adalah sama. Okey, kemudian sudut pula. Kita tengok sudut.
kita tengok sudut yang ada A di tengah ni. Sudut A ni dia adalah sepadan dengan sudut R. Kita tengok warna lah. Mungkin dalam awak punya tak ada warna, tapi saya di sini ada warna. Jadi awak boleh rujuk kepada warna lah. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini sudut BAD sudut BAD, okey. You kena tengok di sini sudut A ni adalah BA dengan D sudut BAD ni dia serupa dengan siapa Dia serupa dengan sudut yang berwarna merah jambu ini iaitu SRQ ataupun tulis QRS pun boleh. QRS pun boleh okey. Asalkan R di tengah. R di tengah. So maksudnya kalau pelajar tulis sudut DAB sama dengan sudut SRQ boleh juga. Boleh juga asalkan A dan R di tengah. Okey. Depan belakang boleh terbalikkan. Lepas itu sudut ABC yang berwarna biru saya di sini. Itu ialah sudut ABC B sudut B itu adalah sama dengan sudut RQP. RQP sini yang berwarna biru ni RQP ada. Lepas tu sudut yang ketiga yang saya punya warna ialah warna coklat di sini BCD. Di atas sini sudut BCD ni atas sini ini dia sama dengan saya punya coklat warna di sini sudut P. Ini boleh kita baca QPS ataupun SPQ mana-manalah. Ini so ada dan sudut ADC di sini. Di tempat sudut D ini dia sama dengan yang inilah sudut S di sini. Sudut S ialah RSP D sama dengan S sudut dia. Jadi kalau semua sisi panjang sisi yang sepadan ini panjang sisi yang sepadan dengan semua sudut yang sepadan adalah sama, maka dua bentuk itu bolehlah kita katakan ia merupakan konkrun, dua poligon yang konkrun. Kalau salah satu tidak dipenuhi, maksudnya salah satu itu tidak sama, maka dua poligon itu bukan konkrun. Konkrun mesti sisi panjang sisi sepadan sama semua, dan semua sudut sepadan sama. Okey. Kita tengok contoh satu. Contoh satu. Kalau kita tengok di sini contoh ini dia sudah bagi sebenarnya ini PQR, boleh nampak kan lukisan saya? Okey, boleh warna dia PQR. Okey, satu lagi ialah QST ini. Ada nampak? Ada dua segitiga kan? So di sini sebenarnya PQ sama dengan QT satu tanda boleh. PR ini sama dengan ST okey. And then QR sama dengan QS. Okey, saya gunakan tanda macam inilah. Ini panjang sisi Untuk sudut pun samalah Sudut pada P ini sama dengan sudut pada T. Okey. Dia di sini dia macam pantulan kan, ada sikit macam pantulan. Sama maksud dia lah. Okey. Okey, T di tengah. Lepas itu sudut PQR, Q pula. Q dia sama dengan TQS di sini. Dan yang ketiga QRP, sudut R. Sudut R di sini. Okey, saya guna 3 tanda. Dia sama dengan sudut QST S di sini. Boleh guna 3 tanda. 2 tanda dengan 2 tanda supaya menunjukkan dia sama. Okey. So untuk B pula macam mana B? B pula kita boleh buat apa dia? Boleh buat bersama-sama di sini. Okey, sebenarnya bentuk yang kita boleh nampak ialah PQRS PQRS. Okey, ini dia. Boleh nampak Okey, kemudian satu lagi ialah TUVW. TUVW Okey. Jadi kita pun tengok di sini sisi yang sepadan, apa sisi yang ada. Kita mula dengan PQ lah PQ. Lepas itu kita ada QR kan. Kemudian RS dan akhir sekali
Ini 3, ini boleh 4 kali lah. SP ya, sebenarnya tak perlulah sebab dia tu tak apa. Okey, dia PQ sama dengan sisi mana? PQ apabila dia macam pantulan dia di sini pula. UV. Ada nampak UV? Lepas itu QR sama dengan siapa? Dia sama dengan UT. Ada nampak? UT lah, TU pun boleh. Lepas itu RS sinilah TW. Okay. Dan akhir sekali ialah 4 tanda ini iaitu PS ataupun SP dia sama dengan WV. WV. Itu sisi yang sepadan. Boleh nampak kan? Sangat jelas. Apabila saya nampak di handphone saya memang sangat jelas. Okey. Dah? Saling dulu. Okey. Okey, kemudian kita tengok muka surat seterusnya. Tengok muka surat seterusnya. Okey, muka surat 69. Belum lagi sudut dia kan? Sorry ya, belum sudut. Okey, kita boleh kata sudut pertama sudut P lah. Sudut SPQ lah. Guna P di tengah itu sama dengan sudut pertendangan dia V kan? Ini boleh WVU lah. V di tengah. Ini kan? Ini dengan ini ya. Ini dengan ini. Ini sudut dia. Yang sama ini ialah V kan? Ini W, ini U. Awak boleh tulis UVW ataupun WVU. Salah satu. Okey. Lepas itu kita tengok lagi. Okey, tengok lagi ya. Sudut kedua yang boleh kita letak ialah sudut Q di sini. Okey, sudut Q ini sudut PQR. Dia sama dengan sudut atas juga ini iaitu U, TUV kan. Okey. Yang ketiga sudut R di sini. Saya guna 3 tanda. Ini sama dengan sudut T di sinilah. Okey. Jadi bagaimana buat R? Sudut QRS sama dengan sudut UTW. T di tengah. Dan akhir sekali ialah yang tak tanda itu sudut S, sudut PSR. Dan dia sama dengan sudut W iaitu TWV. Ya, so itu jawapan untuk 1B ya, contoh 1B. Contoh 1B. Okey, so itu adalah pengenalan kita pada pagi ini tentang kekongkrunan. Kekongkrunan. Jadi fahamkan apa maksud kongkrun. Saya harap lepas ini awak mengambil gambar untuk contoh 1 ini. Itu sahaja pembelajaran kita pada pagi ini ya. Cikgu tidak akan buat panjang kecuali Google Meet. Esok ada Google Meet jangan lupa bagi esok Google Meet. Tapi Google Meet kita 45 minit kedua kan. So 40 minit yang pertama itu saya akan bagi awak satu lagi rakaman video. Okey, so hari ini punya kerja rumah, siapkan contoh 1B ya. Kemudian ambil gambar dan hantar dalam grup kita. Ambil gambar dan hantar dalam grup kita. Jangan lupa hantar. Kemudian kepada pelajar yang terlibat dengan kelas tuition Yayasan Sarawak ialah besok petang 1.45 hingga 3.15. Terutamanya kepada yang namanya tersenarai ya. Kebanyakan nama itu adalah permintaan pelajar itu sendiri ya kerana nak ikut. Jadi saya harap yang you kata nak ikut itu tolonglah mesti hadir kepada Google Meet ya. So saya rasa itu sahaja untuk pagi ini. Kita jumpa lagi pada bagi esok. Ingat bagi esok kita ada 2 sesi. Pertama rakaman video dan yang sesi kedua ialah Google Meet. So itu sahaja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.